Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Dan Ha? Adam. Siapa? Nama saya Adam. Okey, Adam. Adam daripada mana ni, Adam? Ni Adam dari KL ni. Okey, Adam ada berapa kisah malam ni? Satu-satu kisah je lah. Satu, dua tu, Adam. Satu. Okey, satu saja. Okey, Adam boleh teruskan. Satu-satu. Okey. Yang perkara ni dia berlaku dekat Island Tower . Oh, ini ke yang PM saya tu? Ya, betul. Oh, okey. Nak cerita pasal Highland Tower. Okey, menarik ni. Okey, alright. Okey, ni cerita ni sebelum PKP . Okey. Okey, so saya tinggal di area Ceras dan member-member saya semua ke area Ampang lah. So kami 8 orang. Kami lepak-lepak malam tu. Lagi satu sebelum saya cerita tu, saya ni mualaf. Oh, okey. So sebelum saya mualaf tu pun tahun ni lah. So sebelum tu semua saya Hindu. Alright. Okay, so kami lepak-lepak minum-minum semua. So tiba-tiba member saya kata, okay lah, jom lah kita pergi Island Tower. So semua dah setuju. Lepas tu kami naik satu kereta je lah, kereta Wildfire. Naik kereta Wildfire. So kami menuju lah pergi ke Highland Tower. So sebelum sampai ke Highland Tower tu, kami kena lalu dalam taman perumahan dulu. Okey, betul. Ya, so kami lalu taman perumahan. Dia ada sebuah rumah ni memang nampak meriah sangat. Okey. Meriah sangat. Ada satu atuk tengah sapu sampah. Sapu macam daun-daun kering lah depan rumah. Time tu pun dah 12 lebih tengah malam. So member saya berhenti depan rumah atuk tu. Dia minta dekat atuk tu, pakcik, saya nak park kereta kat sini boleh? So atuk tu pun dia tak jawab, tapi dia just tunjuk tangan. Dia cakap boleh. So member saya, dia park kereta kat sana. Kami semua turun dan lepas tu kami semua masuk ke dalam bangunan tu lah. So bila kami masuk ke bangunan tu, member saya yang satu orang tu nama dia Nagulen. So muka dia, bila kita masuk tu, muka dia dah macam katakan pucat. Okey, masa tu Adam dah masuk ke pekarangan blok A ataupun blok B tu? Blok B. Blok B, blok yang tinggi tu? Ya, betul. Oh, okey. So kami masuk ke situ. So kami plan, okay, nak naik sampai ke atas lah. So bila kami naik tangga, kami 8 orang betul. So bila kami berjalan tu, saya kata saya nak berada di tengah. So bila saya tak nak ke depan ke atau nak jadi orang macam terakhir lah. So saya berdiri kat tengah berjalan tu, saya tak perasan sebab memang gelap gelita. So time tu saya nak ambil handphone saya untuk buka torchlight. Time tu member saya semua dah ke depan. Oh, okey. So saya tak perasan. So bila saya on torchlight, saya berjalan tu, saya tak perasan yang tak ada orang kat belakang saya. Maksudnya saya yang orang ke-8 lah, kat terakhir tu. Tengah berjalan tu, tapi saya tak tahu lagi sebab saya dengar bunyi tapak kaki kat belakang saya juga. Oh, okey. Tapi padahal semua kat depan. So bila saya dengar bunyi tapak kaki, saya ingat kira member saya ada kat belakang juga. So kami tengah berjalan, tapi saya tak berkira yang hadapan tu ada berapa orang. Saya pun tak terfikir nak kira lah. Dan tiba-tiba member saya kata sebab kat tingkat-tingkat tu ada yang katakan macam mana dia punya lantai tu runtuh. So kami jalan tu kena hati-hati juga . So member saya kata, okay, jom kita pegang bahu lah satu sama lain. So bila pegang bahu satu sama lain tu, ada orang pegang bahu saya juga dari belakang. Ya, betul. Sekejap . So ada orang pegang bahu saya juga dekat belakang. So saya ingat member kan. So bila kami berjalan tu, dia punya genggaman tu makin kuat. Okey. So makin kuat tu, saya macam marah lah. Saya cakap bahasa Tamil lah, janganlah pegang kuat-kuat, sakit. Dan semua kat depan tu diorang cakap dengan saya, you jangan cakap dengan siapa.
So saya tengah cakap dengan ni lah, orang kat belakang saya ni tengah cengkam saya dengan kuat. So diorang berkata, siapa ada kat belakang you? Kami semua kat depan you. Astaghfirullahalazim. So bila dia bulu rumah saya pun naik lah. So bila diorang cakap macam tu, saya macam kaku sekejap. So bila saya kaku, saya perasan yang tak ada orang kat belakang. Tiba-tiba genggaman tu hilang, macam dia terlepas. So bila saya cepat-cepat pandang ke belakang, memang tak ada orang. Allah. So bila saya bagi tahu member saya, I sumpah saya tak tipu ni. Betul ada orang pegang saya ni. So dia orang macam tak percaya aja. Kau tipu, kau nak buat aku takut. Saya cakap memang tak, memang betul. So memang tak ada orang percaya. So kami pun pusing satu tempat ni, pusing semua tempat lah. So time nak balik tu, yang member saya cakap Nagulan yang muka pucat tu, dia berjalan kat belakang saya. So bila kami masuk dalam kereta nak bergerak, nak beredar dari sana, member saya Nagulan tadi duduk sebelah saya. So kami nak balik rumah, sebelum nak balik tu dia orang kata nak pergi lepak kat kedai mamak. Okay, pergi lepak kedai mamak, kita macam makan-makan ke apa sebelum balik lah. So bila kami pergi kat mamak dekat Ampang, Pandan Indah. So mamak tu memang kami selalu pergi kat sana lah. So kat tempat kedai mamak tu ada kedai shisha. Okay. Owner kedai shisha tu member kami juga, Abang Joe. So kami panggil dia Brother Joe lah. So bila kami depan kedai dia, kami turun tu, dia dah nampak kami. Dia tak tegur, tapi dia tengah bakar arang kan. So dia just lambai tangan, dia kata, okay, you orang duduk dulu, nanti saya join. So kami 8 orang pun duduk. Kami order makan minum semua benda tu, kami tengah minum biasa-biasa. Then abang brother Joe tu datang. So dia tanya lah, mana korang pergi? Dah pukul 3 malam, 3 pagi ni baru balik ke apa? Then kami bercerita lah, kami pergi Air Tower semua benda. Then saya bercerita dekat brother Joe tu yang peristiwa yang berlaku dekat saya tu kan, yang genggaman semua. So dia pun kata, biar betul. Korang pergi berapa orang? Dan kami katalah, saya cakap 8 orang. Dan dia tanya, 8 orang. So mana lagi seorang? You orang dah hantar dia balik ke apa? Then member saya cakap, apa hantar balik? Semua kat sini lah tengah lepak ni, tak nampak ke? Dan brother Joe tu macam, korang 7 orang je lah, mana 8 orang? So bila dia cakap macam tu, saya pandang lah, saya tengah pandang-pandang, memang yang Nagulan tu tak ada. Yang duduk kat sebelah saya kat kedai mamak tu tak ada, hilang. Astaghfirullahalazim. So saya cakap dengan brother Joe, cakap tak adalah brother, kami turun tu 8 orang lah. Saya tutup pintu pun selepas Nagulan turun. Sebab tu saya tutup pintu. Dia cakap mana ada, tak adalah, you orang 7 orang je turun, saya tak nampak Nagulan pun. So kami pergi dekat kedai mamak tu, kami minta dekat dia punya manager lah untuk cek CCTV. Kami bagi tahu yang benda hilang lah. So owner tu manager tu pun okey, dia tolong. Bila cek CCTV, bang, memang tak ada bang. Kami semua turun, saya pegang pintu untuk tak ada siapa-siapa kat sana. Astaghfirullahalazim. So saya selepas semua turun, saya pegang pintu tu. Lepas berapa second lah, dalam 10 second baru tutup pintu. So member saya tanya, kenapa you pegang pintu lama-lama? Saya cakap, saya pegang pintu untuk Nagulan turun, sebab tu saya tutup. Dan diorang kata, ya betul, di dalam kereta mana dia pergi semua. So kami start call dia. Bila kami call, memang tak dapat. Dia punya line memang tak dapat langsung. So kami bergegap, macam rushing balik lah. Masuk dalam kereta, nak pergi balik ke Highland Tower. So bila kami sampai ke sana bang, yang rumah yang saya cakap tu, yang pakcik tu, rumah tu kosong. Astaghfirullahalazim. Memang kosong habis. Pagar satu hilang, tingkap pintu semua tak ada, dalam gelap gelita. So member saya kata, bukan ke ni rumah yang kita park kereta tadi? Saya cakap, inilah rumah dia, tapi kenapa rumah dia macam ni kan? Bukan ke tadi ada lampu, ada kereta semua benda tu? So saya macam tak nak keluar dari kereta. Saya kata saya tak nak keluar. Dia orang nak pergi masuk dalam, pergi cari, saya tak nak keluar. So saya macam dah lemah semangat kat sana nak keluar tu. So member saya kata, kalau kita semua keluar, you seorang tinggal dalam kereta, lagi bahaya, baik you ikut. So saya pun ikut balik. Ikut, tapi saya berada di tengah lah.
Kita masuk balik. So sebelum nak sampai ke bangunan blok B tu, dia kena masuk dalam semak samunan Betul. hutan sana. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. So bila saya check tu, member saya yang hilang tu dia call, Nagulan tu dia call. Okay. So saya bagi kepada kawan saya cakap you angkat, saya tak nak angkat. Saya kata saya tak nak angkat, you angkat. So bila dia angkat, dia letak kat telinga dia terus campak handphone saya dalam semak tu. Astaghfirullahalazim. So bila dia campak tu, saya marah balik. Saya marah, saya cakap, kenapa you baling handphone saya? Dan dia terus pengsan. Allahu Akbar. Apa yang jadi ni? Suspend gila ni. So dia terus pengsan tu. Saya pun macam nak tengok handphone ke nak tengok member. So saya tengok member dulu, tak apalah. Saya kejutkan dia kan. Kami semua macam nak angkat dia tu. Tiba-tiba dia bangun. Dia bangun, mata dia buka besar gila. Dan saya tanya, kenapa you campak handphone apa? Jadi kenapa you pengsan? Kenapa? Kita pun tak tahu kan. Saya tanya kenapa? Dia cakap, tu bukan Nagulan tu bukan Nagulan call. Allah. Dia cakap, kau jangan main-main. Kau dah lah campak handphone aku, nak pergi cari kat mana. So saya minta kawan saya call handphone saya lah sebab cari kan. So saya masuk dalam semak samun tu untuk cari handphone. Saya dapat handphone. Bila saya dapat tu, Nagulan yang call tadi masih dalam line. So saya ambil, saya macam fikir nak letak, nak bercakap ke tak nak. So saya cakap, tak apalah, saya letak speaker. Saya suruh member saya cakap hello. So member saya cakap hello, tiba-tiba suara jeritan dalam handphone tu. Allahu Akbar. Suara jeritan kuat gila. So bila jerit tu, saya pula campak handphone saya balik. Allahu Akbar. Jeritan daripada seorang lelaki? Perempuan. Uish. Itu yang kami pelik. Dia macam menggembangnya. nak jerit pun tak boleh. Saya pun ni bulu rumah pun dah naik ni. So memang saya pun campak. Saya nak lari balik, nak masuk kereta, tapi nak pergi sorang tak berani, gelap kan. Saya suruh member saya pergi angkat handphone. Tolong saya pergi angkat handphone saya. Dia pergi ambil, dia masih dalam line. Saya cancel call tu. Saya cakap tak apa, kita beranikan diri, kita masuk dalam bangunan tu lah. Kita nak cari kawan, apa nak buat, kena cari juga. Kami masuk. Bila kami masuk tu saya yang paling ke depan, pegang torchlight lah dalam handphone. So nak katakan, saya kat tangga ujung ni, kat ujung dia punya katakan koridor, saya nampak bayang-bayang lelaki tau. Okay. So saya bagi tahu member dekat tingkat berapa ni? Dekat tingkat berapa ni? Rasa dalam tingkat 4 ke 5 je. Kami tak sampai nak naik ke atas pun. Okay, koridor tu menghala ke arah tamang ataupun ke arah bahagian belakang tu? Bahagian belakang. Oh, bahagian belakang. Okey. Betul. So saya suruh lampu, saya nampak macam bayang-bayang lelaki dekat ujung yang kami berdiri tu. So saya baca member saya kat belakang, itu Nagulan ke siapa? Maybe ada orang lain nak macam explore ke apa kan. Okey. Adam, kejap Adam Ya. Sekejap je. Okey, siapa? Allahu Akbar. Siapa nama tadi? Haika wish. Haika boleh tunggu sekejap tak? Sebab saya dalam panggilan ni. Saya tengah ada dengan pemanggil. Boleh wish. Okey, sekejap nak letak pun boleh, tak mau letak pun boleh. Tapi kena tunggu sikit lah. Beda wish. Okey Okay. Alright. Okey Adam, teruskan Adam. So saya beritahu member itu Nagulan ke atau orang lain. So kami macam fikir positif bahawa maybe orang lain nak datang explore juga macam tu. So member saya, dia panggil, dia cakap siapa tu? Dia tak nyaut. Dia pusing ke arah belakang. So kami nampak bahagian belakang dia saja. So kami tak nampak muka. So saya tanya pula, siapa tu? Jawablah. Nyaut ke apa? Dia tak nyaut juga. So saya kata, tak apalah. Kita pergi je, kita pergi dekat dia lah, pergi tengok siapa. So bila kami makin dekat tu, tiba-tiba dia hilang. Dia hilang lagi ataupun dia hilang dalam keadaan statik? Dalam keadaan statik, macam mata kami tu nak katakan dia permainkan mata kami. Dia berada kat sana tu. So bila kami nak sampai hampir dekat dia tiba-tiba hilang macam tu. Allah. So member saya kata, manalah pula budak ni kan.
So saya kata okay, maybe dia turun kot. Saya macam nak bagi dia orang tak takut. Saya pun cakap maybe dia turun, maybe orang lain ke apa kan. So member saya tu kata okay, kita split lah. 4 orang naik, 3 orang turun, pergi cari. So saya kata okay lah, boleh. So saya dengan dia, nak katakan umur dia tinggi dia, so saya panggil dia abang lah. Abang saya dengan saya punya member 3 orang, kami turun. Lagi 4 orang member saya naik untuk cari member saya tu lah. So bila kami turun tu, kami cari, memang tak dapat. So member saya kata okay, jom pergi ke blok sebelah, yang blok yang runtuh tu kan. Jom pergi ke sana. Saya cakap tak payah, kita datang sini, kita beradik, kita tunggu kat sini saja, tak payah pergi tempat lain. Betul. So diorang kata tak apalah, kita pergilah cari, mana tahu dia hilang ke apa, dia macam terlepas pandang kita ke apa benda. Saya kata tak payah, kita berdiri kat sini saja, tak payah pergi mana-mana dah, cukup. So kami cari kat satu blok tu memang tak dapat. Dan member saya, dia sebab tempat tu kan sunyi kan. So member saya dari atas tu, dia menjerit. Yang dengan kami tu lah, dia menjerit, dia cakap, "Weh, naik atas." Masa tu tingkat berapa atas tu? Saya tak ingat lah. Oh, okey. Tak ingat sangat lah, tapi tak sampai ke hujung lah. Rasa dalam tingkat 6 ke 7 macam tu kot. So dia kata naik ke atas. So saya kata okay, tunggu. Kami menjerit lah, kami cakap okay, tunggu. Kami pun naik. So bila kami naik tu, diorang satu member saya tu, dia tunggu kat tangga sebab nak tengok kami datang tu kan. So saya kata kenapa suruh naik? Dia cakap jom, aku nak tunjukkan satu benda. So bila dia panggil kami tu, kami pun ikut dia, ikut. Jumpa saya punya member yang lagi 3 orang tu tengah berdiri depan satu rumah. Okey. Tengah suluh lampu dalam rumah tu. Okey. So saya tanya kenapa orang suluh lampu dalam rumah? Dia cakap mari sini kau tengok dalam rumah tu. So kami pun jengkok tengok. Yang member yang hilang tu, dia tengah duduk kat dalam rumah tu. Allahu Akbar. Dia buat apa tu Adam? Dia tengah cangkung menghadap dinding. Allahu Akbar. Segarnya aku. So saya macam nak masuk pun takut, tapi nak lari pun tak boleh. So saya bagi tahu lagi, jomlah kita ramai-ramai masuk dalam rumah tu, kita panggil lah dia, apa nak buat. Kita terpaksa panggil juga. So kita macam beri salam lah, kami ketuk dinding atau pintu tak ada. Ketuk je dinding kan, ketuk dinding, bagi salam, katalah nak masuk, bagi kebenaran semua. Kami pun masuk dulu rumah. Bila masuk tu, member saya yang tengah cangkung tu tiba-tiba dia berdiri. So bila dia berdiri tu, kami berhenti lah, nak jalan tu tak berani dah. So tiba-tiba dia toleh menghadap ke kami. Menghadap ke kami tapi mata dia tertutup. So saya beranikan diri juga, saya pergi, saya pegang bahu dia, saya macam goyangkan dia, saya kata, Bulan, kau okey ke tak? Jom kita balik, jom. Kau pergi mana tadi? Jom balik. So dia tak nyaut, dia tak bergerak, dia tak buka mata, tak ada apa-apa. So member saya kata, okay, jomlah angkat je lah dia. Kita angkat, kita turun. So bila nak angkat dia tu bang, memang tak boleh. Berat gila. Memang berat. Tapi padahal dalam tim kita tu dia yang paling kurus. Nak angkat tak boleh angkat. So kami kata, apa nak buat, cuba tarik ke apa benda. Bila nak tarik tu, dia boleh bergerak tapi berat. Macam kita nak tarik kereta semua kan, memang berat. So member saya pun tak tahu apa nak buat. Dia pasanglah lagu sembahyang semua kan. Sebab dalam keadaan takut tu, pasang lagu sembahyang. Saya cakap memang tak boleh, kita tak tahu nak buat apa. So saya cek kat tangan dia, dia genggam tangan dia kuat-kuat. So bila saya cek saya tengok tangan dia, dia ada pegang satu benda tu, macam katakan keychain lah. Okey. Keychain yang macam apa, sampan dia macam dia famous kat Indonesia. Saya pernah perasan kat cerita Indonesia semua. Dia genggam kat tangan dia tu. So saya kata dia member, yang ni dia bila kita masuk tu dia ada pegang ke tak? Dia kata tak ada. Kan dia pegang bag dengan handphone je, mana ada benda ni semua dia pegang. So member saya dia bisik kat telinga, dia cakap, okay, mungkin dia sentuh barang yang ada kat tempat ni. Mungkin dia terambil barang orang lain punya. So apa saya buat? Saya cuba cari barang lah, macam plastik ke apa, untuk nak macam ambilkan benda tu dari tangan dia tu.
So bila member Masa saya tu dapat dia genggam dua-dua tangan ke ataupun satu tangan je? satu tangan saja. Oh, satu tangan. Okey. So member saya dapat ambil kayu, dia macam tarik benda tu, bila benda tu terlepas daripada genggaman dia, baru dia sedar. Allahu Akbar. Baru dia sedar, dia buka mata, tapi bila dia buka mata tu, dia tarik nafas dia tarik nafas macam dia macam apa nak katakan, macam kita tenggelam dalam air kan, tiba-tiba kita keluar dari air. Oh gitu. So bila dia tarik nafas macam tu, saya terus tarik dia, kita terus lari. Saya lari, saya cakap jangan cakap apa-apa, kita lari dulu. Kita keluar dulu. So kami pun turun masuk dalam kereta terus. Sebelum masuk ke kereta tu bang, okey, yang rumah yang usang tu, yang rumah kosong tu, saya nampak pakcik tu tengah berdiri depan pintu rumah dia, tengah lambai. Astaghfirullahalazim. Tapi rumah tu memang sama, tak ada pintu, tak ada apa-apa, tapi saya nampak pakcik tu dia tengah lambai. Okey, adakah rumah tu rumah yang terkena tempiah daripada Highland Tower tu? Bukan, tu rumah biasa yang kat taman perumahan tu. Saya tahu. Tapi rumah perumahan tu sebelah kanan sebelah kiri. Ya. Sebelah kanan. Okey, tahu. So rumah tu yang berhampir kat sebelah Highland Tower, memang dia dekat. Tahu. Sebab tu kami park kereta kat sana untuk berjalan kaki. So pakcik tu dia tengah melambai. So bila berlambai tu, saya tak beritahu siapa-siapa. Kita terus naik dalam kereta, terus balik. So bila balik, on the way balik tu, saya tanya member saya, kau pergi mana? Kenapa tadi you tak ikut kami? Dia cakap, entah, aku jalan, tiba-tiba nampaklah ada benda cantik. Bila pegang, tiba-tiba pitam. Memang tak nampak apa-apa. So kami cerita kat dia apa jadi, and kami kata maybe ada benda lain ikut kami dengan you punya muka semua, you punya badan, dia ikut kami pergi ke kedai mamak. So kita ceritalah A to Z. So dia pun macam, biar betul lah, cakap memang betul, benda tu ikut. Tapi dengan you punya macam you punya ni lah, you punya muka semua benda lah. So kami perasan tu bila Brother Joe yang kata you tak ada. Sebab tu kami cek CCTV, memang you tak ada. Dan dia kata aku tak tahulah, dia macam bila dia cakap tu macam kena stroke. Tak jelas dia punya percakapan tu. Dia cakap okay, tak apa, kita bincang esok lah. Dan kita nak balik masing-masing pun takut. So kita semua balik ke rumah abang saya, 8 orang pun pergi tidur kat sana. So keesokan hari ni, saya tanya dia apa jadi, dia tak ingat. Dia tanya saya bila kita pergi ke Highland Tower. Dia tanya balik, Highland Tower, bila masa kita pergi? So saya cakap, biar betul kau tak ingat ke? So saya ingat saya bermimpi ke apa. Bila saya tanya orang lain, dia orang ingat. Dia orang kata, betul lah kita pergi dan tiba-tiba you hilang. Yang member yang hilang tu dia tak ingat apa-apa dah. So saya pun macam kata tak payah panjang cerita, dia tak ingat, bagus saya tak ingat, biar pengalaman tu kita yang ambil, peristiwa tu kita ingat, cukup. So sampai sekarang lah, maybe kalau dia tengok live ke apa, maybe dia tengah fikir lah bila pergi balik kan. So itulah yang katakan pengalaman yang memang seram lah. Lepas tu saya pun tak ada nak pergi mana-mana lah. Adang. Ya. Okey, saya nak tanya pasal panggilan tu, masa Adang dengar orang puang menjerit ke dia mengilai? Dia menjerit. Boleh bagi contoh, tapi slow je. Aduh, kalau saya jerit kan bapak saya pula keluar. Dah, dia macam gitu. Tapi dengan suara yang perempuan, nada perempuan lah. Oh, tapi pelik pula, macam mana boleh ada suara perempuan Itu yang kami pelik. So kami tak tahu. So saya anggap maybe barang yang dia ambil tu perempuan punya. Oh, ada betul dia. Betul. Mungkin barang yang dia ambil tu perempuan punya. Maybe saya pun sampai sekarang saya pun tak faham macam mana saya boleh dapat call dari handphone dia tu. Sampai sekarang memang saya dah berapa tahun dah, tapi saya masih tak faham lah macam mana saya dapat call dan macam mana saya dengar suara tu. Bukan saya seorang bang, saya letak speaker. Dia menjerit tu memang memekak sampai saya, macam nak katakan telinga tu berdengkur. Okey, tahu. So saya pun nak cuba lupakan benda tu, saya pun tak ingat lah.
Saya pun macam tak nak fikir balik. Sebab saya pun nak tanya kat member saya yang hilang tu pun, dia sampai sekarang dia tak ingat. Ada bulan lepas pun kami lepak-lepak, kami cuba ungkit balik cerita tu. Dia sampai sekarang dia tanya balik kat kami, bila masa kita pergi, korang janganlah main. Bila masa kita pergi Island Tower. So kami pun dah biar. Kalau kami ada video, gambar ke apa, kami dah mesti nak tunjuk kat dia. Kau tengok ni, kau tengok. Tapi benda kami tak ada bukti apa-apa. So dia pun tak boleh percaya. Kami pun biar je lah macam tu. Oh, sayang kalau masa tu on record tu. Fuish. Tapi itulah, kami pun masing-masing pegang handphone. Tapi tak ada niat, tak ada nak terfikir nak rakam lah. Sebab masa tu memang bang, tak terfikir apa-apa lah. Faham. Yang lagi satu tu, selepas 2 hari kami pergi kolam mandi untuk mandi, member saya bagi tahu siapa cakar you punya bahu. Oh, ni kesang bahu tu. Saya tanya, cakar apa benda you merepek ni? So bila diorang ambil gambar tu, diorang tunjuk saya, memang ada cap jari, bukan cap jari, cap kuku. Kesang kuku tu. 5 kuku sebelah sini, 5 kuku sebelah sini. Oh, 2. Kiri kanan. Ui. So bila saya tengok, saya cakap, inilah saya kata ada orang genggam belakang, cengkam bahu saya. Orang kata aku tipu, kau tengok sekarang. So masing-masing dah faham apa benda yang berlaku semua. So saya pun okay, tak apalah, biar je lah, benda dah berlaku dah. Tak payah nak cerita pasal benda tu dah. So selepas tu pun nak katakan kacau tu ada sikit-sikit kan. Masa time tidur pun ada macam, time tu nama asal saya tu Arwin. So bila saya tidur tu ada macam orang, suara perempuan juga panggil kat telinga saya, Arwin. So bila saya bangun tu, saya akan tengok kiri kanan dulu. Saya ingat kakak saya ke atau adik saya. So bila saya toilet tak ada orang, saya beranikan diri, saya tidur balik lah. Memang benda ni pun berlaku hampir 2-3 hari. Setiap kali saya tidur mesti ada panggilan nama saya tu. Bila saya bangun dengan terkejut tu, saya tengok tak ada orang. Saya pun nak katakan apa kan, tak boleh nak pergi kejutkan kakak saya pun, tak nak kacau dia orang. So saya tidur balik. So, bila saya beranikan diri untuk 3 hari tu, lepas tu memang tak ada lah. Sampai sekarang tak ada nak katakan kacau ke apa benda, tak ada. Allah Akbar. Ui, cerita terbaik Adam malam ni, Adam. Ini memang saya nak cerita bang, sebab saya nak cerita dekat member saya pun dah biasa. So cerita ni pun saya tak pernah cerita dekat family saya. Oh, okey. Dah berapa tahun saya tak pernah cerita. Sebab saya tak nak katakan, saya tak nak cerita, saya tak nak ingat balik. Tapi setiap kali saya nampak live abang, nampak TikTok abang tu, saya macam nak katakan ada semangat. Okay, tak apa, kita cerita lah, kita kongsi lah pengalaman kita. Okey, Alhamdulillah. Sebab pengalaman ni ada pengajaran dan iktibar kita boleh ambil, Adang. Betul. Okey, tapi untuk next tu, kalau kita tak boleh ambil kita pergi tempat baru ke apa, tak boleh sentuh ke, tak boleh pegang, tak boleh ambil barang. Betul. Maybe tu hak orang lain, kita tak boleh nak ambil. Betul. Ya, betul. Okey, Adam, lepas ni kalau ada lagi kisah serang, Adam jangan lupa untuk telefon OH Ya, okey bang, boleh, insyaAllah. Okey, terima kasih Dang. Semoga Adam istiqamah. Saudara baru kita ni, Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati Adam. Alright bang, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.